Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. Malam ini kita nak discuss berkenaan dengan indicators. So sebelum itu, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara saya dengan jelas, gambar nampak okey, boleh komen? Komen satu dalam grup. Jadi saya tahu. Alright, okey, terima kasih. So malam ni kita ada beberapa orang. Kita ada Tuan Muhammad Haikal, Tuan Muhammad Ibrahim, Puan Ashikin, Tuan Azri, Tuan Syahrul. Selamat datang semua. Jadi saya nampak Al-Hafiz tapi dah keluar balik. Mungkin ada kerja. Right, so selamat datang saya ucapkan. InsyaAllah malam ni kita discuss indicator. Sambungan daripada sesi yang bila tu minggu lepas Minggu lepas ke kalau saya tak silapnya Saya tengok sekejap. Sesi yang indicator tu. Alamak, not responding pula. Mana ni? Bursa indicator, bursa diskusi klien indicators. 25 hari bulan 12. Lama dah. Alright, so saya nak share screen dulu. Okey, tuan-puan boleh nampak screen tak? Kalau boleh nampak komen 2. Kalau boleh nampak komen 2 dekat bahagian dalam grup lah, dalam grup. Okey, terima kasih Tuan Azri, Tuan Syahrul, Puan Ashki. Okey, so malam ini kita nak spesifik kepada topik indicators, topik indicators. Sebelum tu saya nak buka dulu PowerPoint. Mana PowerPoint? Conteng. Conteng. Penting ni PowerPoint conteng. Walaupun PowerPoint ni adalah conteng dah 221 slide yang dicontengkan. Tak apa-apa semua benda. Semua benda lah. Semua daripada asas kepada advance. Semua ada dalam ni. Cuma dia tak tersusun lah. Ni apa ni semua ni. Saya pun dah lupa dah apa benda yang ada kat sini. Macam-macam. Okay. Yang ini yang last kita punya discussion berkenaan dengan indicators hari tu. Kita discuss berkenaan dengan asas indikator dan apakah jenis-jenis indikator dan sebagainya. So overall kita dah merangkumi lah keseluruhan idea apakah itu indicators yang ada di pasaran, yang ada di trading platform yang kita boleh pilih sama ada kita nak overlay ataupun kita nak oscillators. Right, overlay secara umumnya adalah apa yang menempel, apa yang kita gunakan dan dia menempel pada price, pada bahagian candle. Ini semua kita panggil overlay indicators. Apa yang berada di bawah ataupun di atas, ini kita boleh tolak ke atas. Kalau tuan-puan perasan lah, kita boleh letak ke atas. Boleh juga kalau macam tuan-puan tak suka tengok bawah, tuan-puan sakit tengkuk kan, boleh tengok atas. Boleh juga, tak ada masalah. Gerakkan ni je, tekan tu, pindahkan tertingkap ke bawah. Okay. And then satu lagi ramai yang tak tahu juga. Contoh macam OSOB ni kan. Ini sebenarnya kita grab dia. Macam mana nak grab lupa dah. Dan kita macam mana saya nak pisahkan dia balik Bukan. Nak pisahkan dia balik. Saya buang lah contoh saya buang salah satu. Saya buang OBV. Okay. Tinggal OSOB buanglah dua-dua. Contoh saya buang dua-dua. Mula-mula kita pasang OSOB dulu. OSOB. Lepas tu and then kita pasang pula OBV EMA. Okay. Ambil yang ada tanda lock tu Lock tu yang saya bagi kepada tuan-puan lah. Yang saya bagi directly kepada tuan-puan yang dah subscribe. Okay.
So dia akan jadi macam ni. Ini adalah separate lah. Sebab kenapa saya tak boleh gabungkan dua indikator ni? Sebab dia punya value dia berbeza. Cuba kita tengok value ni dekat sini. Untuk indikator yang atas ni, OSOB ni kan, value dia kecil, 50, 20, 0 hingga 100 lah, 0 hingga 100. Tapi untuk on balance volume, sebab dia adalah volume, dia main juta-juta. So daripada 8 juta kepada 8.6 juta. Tapi dia boleh fluctuate antara 0 sehingga juta-juta lah. 0 sehingga juta-juta. So kalau saya combine dua, dia tak matching. Sebab ini hanya sampai 100. Yang satu lagi sampai juta-juta. So yang nilai 0 sampai 100 tu dia akan jadi satu garisan je. Satu garisan je macam tu. Then tak visible lah. So dia jadi tak valid. So cara untuk kita combinekan dia, kita gunakan cara manual, iaitu kita drag. Kita gerakkan mouse, okay? Klik, left click, tarik ke atas dan lepaskan. Bila tuan-puan lepaskan mouse, dia akan menempel. Tapi dia tak bergabung sebenarnya, dia just overlapping je. Jadi dia just overlapping antara dua tu, tapi dia tak bergabung. Itu je lah. So cara mudah lah macam tu. So still fungsi dia sama lah. Kita nak tengok adakah dia synchronize ke tak. Adakah dia ada bila kita gabungkan dua tu kan, kita boleh nampak lah dengan jelas dia punya perbezaan dia. Macam tu lah. Itu je sebenarnya point dia kan. Alright, so selamat datang kepada semua. Kita ada Tuan Muhammad Ibrahim, Tuan B. Chengkeng, selamat datang. Tuan Tengku Muzaffar, selamat datang. Tuan Baharudin, Puan Mislina, selamat datang. Okay, ada Tuan Syarul, Tuan Azri, Tuan Ashikin, Tuan Haikal. Selamat datang semua. So malam ni topik dia adalah custom made indicator. So saya kena pergi kepada yang basic dulu. Custom made indicator ni topik dia. Custom made indicators. Apakah yang dimaksudkan dengan custom made? Custom ni tak ada M. Custom. Itu English dia lah. Bahasa Melayu dia adalah indicator yang modified pun bahasa English kan, yang dimodifikasikan sendiri. Itu bahasa mudahnya kan. Indicator ni pun bahasa Inggeris. Indicator, indikator yang dimodifikasikan sendiri. Ignore, saya tak suka tengok garisan merah-merah tu. So apa maksud dia? Maksud dia adalah pertama sekali, asas dia masih lagi indikator asal yang original. Itu dia punya asas. Okay. So dari situ kita buat dia punya modification. Sebab tu kadang-kadang saya punya indikator saya ada tulis mode. Kita buat modifikasi. So modifikasi ni ada banyak bentuk. So ini saya kena terangkan ni supaya tuan-puan boleh faham lah apakah maksud dia kan. Modifikasi ni ada banyak bentuk. Antaranya adalah bentuk kita modify dia punya basic apa tu nama dia? Basic numbers. Basic apa dah istilah dia? Sekejap saya kena tengok balik. Dekat sini kita modify dia punya input. Input. Okay, data lah basic info dia. Data basic info ataupun input dia. Itu yang pertama. Then yang kedua, basic input ni dia banyak. Kalau yang menggunakan movie average, kita modify dia punya input movie average tu, dia punya X dia lah. Okay. Kalau dia menggunakan contoh color ke, color tak penting sangat.
Dia normally adalah moving average lah. Normally adalah moving average, dia punya basic. Ataupun dia punya function. Biasanya dia macam tu, fx. Dia punya function tu kita modify dia punya x dia tu. Untuk dapatkan nilai yang kita nak. Ataupun kita modify dia punya kedudukan. Pun boleh juga. Contoh kan. Contoh modify kedudukan ni. Yang ni macam agak teknikal sikit lah. Kalau tuan-puan tak faham tu, tuan-puan tak faham pun tak apa. Sebab ini hanya pengenalan je. Dia suggest nak introduce je dahulu kan. Nanti baru kita go through satu-satu. So, contoh. Saya buat macam ni. Kita kosongkan semua. Okay, contoh. Kita ada satu garisan, katakan EMA. Okay, kita masukkan EMA. Exponential moving average. So kita akan ada, kenapa ada dua ni? Saya nak satu je. Kita ambil yang built-in lah. Built-in. Script technical. Okay. EMA. Banyaklah pula EMA kat dalam ni. Ni. Dia ada satu je. Ini yang memang basic lah. Very basic. Dia memang akan ada satu je mula-mula sekali. Lepas tu, kalau katakan kita nak banyak, kita nak combinekan, kita boleh gunakan editor Pine dekat bawah ni. Okay, kita boleh buka contoh kita buka skrip asal binaan dalam. Contoh EMA. Kita buka EMA, kita buka exponential lah. Exponential moving average. Okay. So dia akan keluar macam ni, dia punya skrip dia kan. So apa yang kita nak buat, kita baca sikit lah apa dia punya offset, apa semua apa. Ini saya tak nak ajar lah sebab saya pun pening juga sebenarnya nak mengajar benda ni. So semua ni dia akan menyebabkan akan munculnya satu garisan dekat sini. So apa yang kita nak contoh kan. Kita baca sikit lah exponential, short title exponential, length dia gunakan 9. Dia gunakan 9 dekat sini. So source close, input offset. So katakan kalau kita nak plot, okay. So kita nak plot satu, kita boleh copy je yang ni kita plot kan. Copy and then kita tukar yang dia punya inputnya dekat sini 9 ni, katakan kita tukar pergi 20. So bila kita yang ni semua ni kita boleh copy je sebenarnya, tak ada masalah kan. Dia nanti bila kita tekan je simpan, dia akan ada 2 layer. Saya tak nak buat kat sini. Saya tunjuk yang kita dah buat. Contoh skrip saya contoh. Kita buat 5 dan 9 EMA. Okay, contoh. Ini saya dah buat. So kita tutup yang ni. So yang ini adalah indikator yang paling basic saya guna pada chart Bitcoin lah. Saya buang dulu dia punya sayang pula nak buang dia punya apa ni, Elliott Wave dia tu kan. Kita guna chart lain. Kita gunakan Hong Kong punya chart lah. Saya tak kacau sikit Hong Kong. Okay. Tak ada Hong Kong chart yang cantik ni. Sekejap Sesi malam ni mungkin agak boring sikit. Okay, contoh macam ni kan. Saya pun gunalah EMA kan. Kita buka petunjuk ni. Gunakan EMA yang tadi. 5 dan 9 EMA. So, yang ini kita dah combine 2 indikator iaitu moving average 5 dan moving average 9. So, lepas kita combine indikator tu moving average 5 dan moving average 9, kita buatlah dia punya signal. Contoh, bila moving average 5 cross moving average 9, ada akan keluar buy punya signal. And then bila dia cross ke bawah, keluar pula sell punya signal. Macam contoh, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Untuk short term boleh lah kalau nak pakai. Kalau long term tak berapa ni sangat. Sebenarnya boleh. Boleh pakai buy, lepas tu sell, lepas tu buy, lepas tu sell, buy, sell, buy, sell. Macam tu. Itu yang paling basic lah. Itu yang paling basic. So benda ni kita panggil sebagai custom made. Kenapa custom made? Sebab kita dah modified daripada yang asal. Okay, kita dah modified daripada yang asal.
dia punya ni, dan kita ubah dia punya kedudukan dia. Dia sepatutnya satu-satu, kita jadikan dia 2 kan. So ataupun saya boleh tambah lagi satu, gandaan lah. Kita boleh buat gandaan ataupun tambahan ataupun kombinasi. Banyaklah daripada dari segi modification tu, banyak benda lah yang kita boleh modify. So macam saya suka tambah lagi satu, warna. Kenapa kita nak warna? Sebab kita nak visualization yang lebih cantik di mata yang kita pandang lah. Kalau saya macam saya suka warna hitam, saya suka warna background hitam sebab saya silau sikit. So kalau background putih saya pening. So saya suka guna background hitam. So disebabkan background yang saya pakai hitam, jadi saya suka gunakan indikator-indikator yang cerah-cerah. Okay. Alright. So itu sedikit pengenalan lah. Apa itu indikator custom made. So dia masih lagi indikator yang asal. Contoh kalau macam kita gunakan movie average, dia masih lagi movie average. Ataupun kalau exponential movie average, dia masih lagi exponential movie average. Cuma kita ubah dia punya nilai input dia. Mungkin kita ubah dia punya kedudukan, mungkin kita gandakan atau tambahkan ataupun combine, dan mungkin kita ubah warna dia dan sebagainya. Itu masuk modifikasi lah. Macam kalau motor kan, biasanya kalau exhaust dia tak kuat, modify bagi kuat. So supaya jiran-jiran semua tahu yang kita ada motor kan. Lepas tu rem satu taman rem kan, supaya orang tahu, oh dia ada motor. Okay. Alright, so itulah lebih kurang. Okay. So itu pengenalan. Wah, ramai juga malam ni, selamat datang semua. Apa yang saya nak cerita malam ini adalah kita dah buat, saya dah buat banyak indikator yang custom made. Antaranya kalau saya tunjuk dekat sini lah skrip saya. Daripada 3S Trend, 3S UTC, 3S TU, LR 510, L 52 week, 59 MA, semua ni AO kura-kura. Banyak yang kita dah modify, banyak yang saya dah try and error bertahun-tahun lah. Saya daripada tahun 2018 kita dah try and error 2019 tu almost tahun lebih. Finally adalah beberapa indikator yang saya finalizekan untuk saya pakai dan saya puas hati. Itulah yang paling penting kan, bila kita buat sesuatu kan, macam kita nak menghasilkan sesuatu, kita puas hati, itu yang paling penting kan. Contoh saya bagi contoh satu. Ya. Sekejap saya nak tunjuk. Stop sharing. Contoh. Ini adalah ada satu seni lah yang saya buat. Ini dia asal dia dawai-dawai je. Dia dawai-dawai yang digunakan untuk craft. Okay. So kita pun buat sikit jadi pokok kan. So nampak ke? Boleh nampak. So bila kita buat sesuatu, kita nak sampai dia perfect, sampai dia menghasilkan sesuatu yang kita puas hati. Itu sebenarnya prinsip lah. So bila dah ada sesuatu yang kita buat dan benda tu kita puas hati, kita pun stop. Kita stop. Sebab kita puas hati lah. Macam indikator lah, benda yang sama jugalah. Okay? Macam indikator adalah benda yang sama. Kita start daripada very basic 2 line. Lepas tu tambah jadi banyak line. Tambah lagi, ubah lagi, modify lagi dan semua sekali. Hasilnya banyak. Banyak yang tak jadi. Bukan tak jadi, tak pakai. Benda tu dah siap tapi kita tak pakai. Dan dalam banyak-banyak indikator yang saya buat ni macam-macam, dan saya juga saya pun ada discuss dengan Captain Ridwan juga dulu. Ni kan bila saya scroll kan, saya pun terkejut. Wih, banyak betul saya punya try and error ni. Cuma yang ada bintang-bintang tu adalah yang saya highlight lah, yang saya letak dalam fabric. Yang ada bintang-bintang ni.
Ni OBBMR. Contoh saya buka multi-MR ni kan. Ni. Multi-MR ni kita gunakan multiple moving average untuk tengok dia punya trend. Apa yang menarik dekat multiple MR, apabila ada crossing di antara long dia macam ni contoh. Short term MR cross long term MR, dia menunjukkan yang ada momentum lah. Dia menunjukkan ada momentum kat sini. Kita ambil contoh counter bursa lah. Ambil contoh counter bursa. Contoh macam MyTech ni. Kita tengok. Contoh macam ni kan. Bila short term MR cross long term MR, dia pun dah mula ada momentum. Masa dia sebelum dia naik tinggi tu kan, dia dah mula ada momentum. Sebenarnya kan, apa sahaja indikator yang kita pakai tak kisah pun. Janji kita faham kenapa kita nak guna indikator tersebut. Macam ni kan, macam PBA ni kan. Long term short term MR, dia dah mula cross dia punya long term MR. So nampak kan banyak MR ni kan. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, macam-macam MR ni ada. Satu je tak ada kat dalam ni. MR Mak Embong. Itu je tak ada kat dalam ni. Yang lain ni semua ada. Julat dia semua macam-macam julat lah ada. Kan MR semua MR. Right. Tu contoh. Contoh satu. Yang dia banyak lagi lah. Macam-macam lagi. Kura-kura ni saya pun dah lupa dah kenapa saya letak nama dia kura-kura. Tapi mesti ada sejarah dia lah. And then Bollinger Band basic, Bollinger Band layer, Bollinger Band ni overlay testing parameter. Okay, cuba saya tengok ini. Saya pun dah lupa dah benda ni. Ni. Pun saya pernah buat tau benda ni. Kita nak tengok mana kawasan yang bullish, mana kawasan yang bearish macam ni. Kalau dia break ke bawah, nampak dia bearish, warna merah kan. Kalau dia break ke atas, nampak dia bullish. Apa lagi? Tapi end of the day saya tak pakai. So, walaupun banyak indikator yang kita dah try, end of the day saya tak pakai. Yang ni pun saya buat bullish dengan bearish zone. Kena nampak bila dia merah tu dia bearish. Bila dia mula hijau tu dia bullish. Ni pun saya buat. Bullish dan bearish. Apa lagi? BGG. Kenapa saya highlight ni? Buang dari ke saya tak ingat kenapa saya highlight tu. Yang ni Royal BMX Type R Royal Band Only. Royal Band Only. Ni je. Kita ambil yang ni je. Royal Band dia je only. Okay. Saya kena tunjuk ni sebab bukan semua benda yang kita buat kita nak pakai. CCI AV. Apa ni? OS Screen Black. Ini. Dulu saya pakai ni. CCI AV ni dia adalah untuk kita tengok momentum dan dia agak accurate juga sebenarnya. Tapi bila saya dah buat OSOB kan, bila saya dah buat OSOB, saya lebih menggemari OSOB. So, saya dah tak pakai adalah CCI ni. Walaupun dia functional. Contoh CCI. CCI dalam skrip saya lah. CCI. Skrip saya. Ni skrip orang lain. Dalam saya punya kegemaran. Tengok kat sini lah. CMX. CMX. Ini CMX ni adalah daripada CCI. CCI ni adalah salah satu indikator yang built-in. Kalau tuan-puan tengok built-in indicator kan dalam technical ni, type kat sini CCI. CCI ni adalah Commodity Channel Index. Dia macam ni je. Kalau yang original dia macam ni. Very dull. Cuma ada satu garis sahaja. Okay. Tujuan dia, kita nak tengok dekat mana ada extreme bottom ataupun kita bagi sebagai oversold area lah, maksudnya kawasan yang dah terlebih jualan lah maksudnya kan. Sama juga function dia dengan OSOB, kita nak tengok oversold area ataupun momentum yang paling kurang kalau dekat bawah ataupun momentum yang paling maksimum dah kalau dekat atas. So daripada yang garisan yang satu sahaja garisan, kita modify dia jadi macam ni. Tambah dia punya oversold area sini, overbought area sini. So tambah dia punya dot tu untuk menunjukkan yang bahawa masa tu dia sedang overbought ataupun momentum dia dah maksimum. Maksudnya kan dia dah mencapai awan. Dulu kan saya pakai indikator ni kan. Kita gunakan, saya namakan dia sebagai Fuji
Fuji. Kenapa? Sebab macam bila sekali tengok dia macam gunung Fuji tau. Dia yang ada snow kan. Lepas tu ada awan-awan kat atas dia sepanggil Fuji. So dia ada puncak gunung dan dia ada lurah ataupun dia panggil jurang kan kat bawah. Apabila dia dah sampai ke puncak, dia akan penat. So dia akan turun. Bila dia dah sampai ke jurang, dia dah terlampau bawah, dia akan naik balik. Macam itulah konsep dia. Tapi sisi air ni dia lebih kepada momentum. Kita nak tengok momentum. Okay? Saya dah tak pakai benda ni. Okay? Saya dah tak pakai. Apa lagi indikator yang saya gunakan? Donchen channel ni yang basic lah. Ini yang basic. Basic ni tak ada apa. Skrip saya apa lagi? Terlampau banyak sampai saya pun dah lupa dah apa yang saya dah buat. Ini paling basic lah. E2S ni adalah indikator yang just nak tunjuk entry exit dengan re-entry je. Tapi walaupun dia very simple, sampai sekarang saya pakai ni. Cuma saya buat dia ada yang saya dah gabungkan dengan indikator lain, ada yang saya buat dia stand alone. Yang ni stand alone. Kalau tuan-puan nak ni boleh PM saya, nanti saya bagi. Saya tak kisah PM je lah, nanti saya bagi. Yang ini sahajalah entry exit ni. Entry exit dengan re-entry ni. Ni CMX. Yang ni CMX ni kan versi awal kepada CMX hash. Kenapa ada hash? Sebab saya gunakan histogram dekat sini. Itu je beza dia. Bila ada satu modification, kita tambah sikit nama dia. Macam CMX ni dia dah ada awan-awan dia macam tu kan. Bila tambah histogram, tambah hash kat depan. So that's why dia jadi banyak kan. Makin lama makin banyak. So nama dia pun makin panjang. Ni apa? E2S trial KD sahaja. Apa tak keluar pula. Trial. Lebih kurang je. Okey. Ini pengenalan. Gun square ni banyak lah. Untuk Forex pun ada, untuk FCPO pun ada, saya dah buat. Okay. Untuk Bitcoin je kita tak buat lagi. HHLL salin. Apa salin? Jangan saya buang ni. Dia macam envelope tau. Tapi saya lupa kenapa saya buat benda ni. HHLL. Ini cerita 2-3 tahun lepas lah. MTM ni apa Royal Power Band. Apa ni? Nama pun tak apa-apa dah. Tak best. Lagi-lagi. Kita tengok dulu semua yang tak jadilah. Ni semua yang tak jadilah. Bukan tak jadi. Tidak digunakan. Mungkin one day kita akan pakai balik. Tapi tak tahu. Sebab saya pun tak pakai. Fibonacci retracement level. Salin. Ini yang saya salin balik. Fibonacci retracement level ni yang Captain buat. Captain Ridwan. Pun saya tak pakai. Follow the Buffalo ni. Ini pun Captain punya. Gun Square ni ada saya bagi untuk group VIP. High low H-line. Tengok sikit apa. Berlaku sesuatu masalah. Ni tak boleh ada ni. Ini kalau berlaku masalah ni kena delete lah. Tak boleh dah. Dia mungkin skrip tu dah terlalu lama. So ada beberapa code yang dah tak valid. But PineScript ni dia sentiasa update. Sekarang PineScript dah PineScript yang ke generasi berapa entah. 5 ke 6 ke saya pun tak ingat. Lampu hijau. Tengok sikit lampu hijau. Ada T. Saya pun lupa dah T tu maksud dia apa. Lampu merah. Ada lampu hijau, ada lampu merah. Ini pun apa ni? Lampu merah. Tadi lampu hijau kan. Macam-macam. Ini lebih kepada momentum lah kan. Nak tengok momentum. Bila dah ada macam ni, momentum ni tinggi.
Boleh nampak lah dengan jelas momentum dia tinggi. So basically macam saya cakap lah, tidak bermaksud indikator yang saya dah buat tu tak bagus, cuma kita dah tak pakai. ICX ni apa? Ni Ichimoku cloud. Kita just ambil dia punya cloud dia je. Dia punya cloud je. So pun saya tak pakai. Nanti saya tunjuk apa yang saya pakai. Supply demand. Tengok sikit. Tak faham. Sendiri buat tapi sendiri tak faham dah. Dah lama sangat. And then VPO ni saya suka. VPO ni dia macam dia adalah indikator volume. Cuma kalau sekiranya ada volume yang signifikan dia akan keluar dia punya ni palang ni. Dia akan keluar palang. Mungkin tak nampak kot kat sini. Dia akan keluar satu segitiga dan ada palang. Satu segitiga dan palang. So itu menunjukkan yang volume dia memang signifikan macam ni. Ada volume signifikan. Tapi pun saya pun tak pakai. Walaupun dia best. Okay lah, itu je lah. VVX ni apa saya lupa dah. Tu dia. Ini adalah indikator berdasarkan volume juga. Volume. Kalau ada macam mesh wire ni, kalau ada macam mesh wire ni dia bergabung. Kalau dia single macam ni. Kalau dia bergabung, maksudnya volume dia kuat. So, fungsi dia sama je dengan OSOB sebenarnya. OSOB. Fungsi dia lebih kurang sama. Kalau dia bergabung kat sini, maksudnya volume kuat, dia akan naik. Bukan OSOB, OBV. Silap, OBV. OBVMR. Yang ni. Ini kita tutup. Dia macam ni. Bila ada mesh wire dekat sini, wire kan, wire mesh tu macam wire yang berjaring-jaring tu kan. Maksudnya adalah ada crossing di antara volume line dengan dia punya moving average. So maksudnya ada volume yang signifikan. And then color dia akan berubah kalau volume tu betul-betul signifikan, dia akan jadi warna hijau. Macam ni kan. Sini volume dia memang signifikan. So kita nampak dengan clear lah. Volume dia signifikan kat situ. Yang ni warna hijau. Dia dah cross naik ke atas. Kalau volume dia hijau ni macam dia start warna hijau ni kan. Then ada mesh wire ni yang hijau. Maksudnya ada tiga indikator dekat sini yang menunjukkan yang volume dah signifikan. So dia lebih kurang yang ni, lebih kurang je. Cuma yang ni ada versi modified sikit. Okay. Jadi kita letak yang backlight dia warna kuning dan hitam. Jadi kita letak colourful sikit. Tapi kan sebab dia terlampau colourful jadi saya pening. Saya pun tak pakai. Banyak sangat benda yang kita dah buat dan kita tak pakai. Alright, so saya nak tunjukkan indikator yang buat masa sekarang saya masih pakai. Dan bukan semualah. Bukan semua. Kita tengok kat sini. Script. Yang ini yang saya dah publish dan bila publish, saya boleh share kepada siapa-siapa yang saya invite. Bila saya invite dan orang tu boleh pakai. So contoh kan, macam contoh OBVMR ni kan. Okay. Bila kita klik indikator ni, dia ada button dekat sini menguruskan akses. Okay. So saya boleh tekan dekat sini, saya boleh tambah pengguna-pengguna baru ataupun akses diberikan. So that's why saya perlukan nama. Saya perlukan nama tuan-puan dekat TradingView. Macam Puan Ashikin dah ada kat sini. Tuan Helmi apa semua ni banyak. Ramai dah yang saya bagi. Tambah pengguna baru. And then bila contoh kita tambah pengguna baru, contohlah Zul. Ni. Di Zul Easy ni kan. Contoh saya tekan tambah akses. So dia akan ada macam tarikh tamat tempoh ni saya boleh letak sebulan ke 2 bulan untuk akses tu digunakan ataupun tiada tarikh luput. Kalau tak ada tarikh luput maksudnya dia boleh pakai bila-bila lah selagi mana
indikator punya dia punya code ni masih valid. Okay, sebagaimana code dia masih valid dan TradingView tak padam TradingView tak padam lagi indikator tersebut dan masih boleh pakai. And then ada juga indikator error yang bila kita publish tu dia ada error, dia di reject oleh TradingView, dia akan jadi warna merah ni. Saya tak boleh nak share lah. Tapi bila saya publish balik yang baru, boleh share balik. So okay, saya tunjukkan, saya tutup ni. Ini adalah antara indikator yang masih saya pakai. Yang ni yang terbaru lah, OBVMA ni dikeluarkan pada 10 Jun tahun 2023. Tahun lepas, baru je. OSOB, Oversold Overbought Indicator. Dikeluarkan 1 September tahun 2021. 2 tahun, almost lah, 2 tahun lepas. Gun Square of 9. Daripada harga 0.02 sehingga harga RM10. Dikeluarkan pada 8 Ogos 2021. 3 SUTC versi republish. Saya dah buang hari tu sebab saya tak pakai, tapi ramai yang request nak pakai, so saya add balik, publish balik, republish 16 Mac 2021. FE2 mode Mac 16 2021. Tapi kan FE2 mode ni saya dah tak pakai. Tapi kalau tuan-puan masih nak pakai boleh, sebab dia fungsi dia sama dengan OSOB. Cuma saya modify yang telur-telur ikan tu saya dah buang sebab nampak macam serabut sangat, so saya buang. So dia nampak plain sikit lah. Saya tukar dia punya color je. Okay, sebagai contoh saya tutup ni. Yang OSOB FE2 mode ni kan, FE2 mode. Okay. Yang ni FE2 mode. Kita tambah, and then kita tambah pula OSOB. Sesi malam ni dia agak dry, tak ada apa yang tuan-puan boleh take note sangat. Cuma cerita pasal indicator je lah, yang custom mode, custom made. And then nanti kita tengok cara penggunaan dia. Okay, alright. Ni yang versi awal. Dia ada telur ikan. Kalau atas ni telur ikan di warna merah, kalau bawah ni telur ikan di warna kuning. Bila ada telur ikan tu bermaksudnya dia dah mula oversold lah. Dah mula oversold. Apa yang kita perlu tunggu, telur ikan tu menetas. Tu istilah yang saya pakai dulu. Sekarang saya pun dah malu nak pakai istilah tu. Macam childish. Tapi boleh je pakai. So bila dia telur ikan tu menetas, dia akan ada tanda lah. Contoh macam ada dot yang warna putih kat situ kan. Ataupun dot yang warna hijau. Macam tu. So bila garisan hijau ataupun K-line, dia cross D-line yang warna merah ni. So di situlah kita boleh nampak akan berlakunya habisnya fasa oversold. Ya, habisnya fasa oversold. Ataupun mungkin saya boleh screenshot lah. Boleh nampak lagi dengan jelas. So bila K-line yang warna merah, warna hijau cross D-line yang warna merah, okay, dia menunjukkan bahawa habisnya fasa oversold dan most probably akan naik. So dari segi nilai saya tak ubah. Kita cuma ubah appearance. Dia punya penampilan lah. Yang kuning-kuning, yang telur-telur ikan tu saya buang. Saya letakkan dia punya fill color. Fill color ni yang warna merah tu. Sebab apa? Bila kita letak fill color, saya sendirilah saya lebih nampak yang apabila ada fill color yang warna merah macam ni, kita sendiri kita boleh nampak yang itu sedang berada dalam fasa oversold. Alright, so dia sedang berada dalam fasa oversold. So yang warna putih ni adalah RSI, dipanggil apa tu? Apa yang RSI yang cepat tu? Saya tak ingat dah. RSI 3. Itu adalah RSI 3. So RSI 3 ni dia lebih kepada short term volatility, pergerakan short term. Untuk pergerakan yang lebih cepat lah. Dia lebih cepat, short term volatility. Dia lebih mengikut candle. Macam tu. Kalau tuan-tuan nampak kan, bentuk candle ni lebih kurang je dengan volatility dia. Atau lebih kurang. Itu adalah untuk RSI 3. Yang ni, yang warna putih tu kan. Dia untuk short term volatility. So kalau macam short term volatility ni kan, yang puncak ni adalah dekat sini.
Tapi kan, walaupun dia naik berdasarkan yang short term volatility RSI 3 ni, kenaikan ni adalah bersifat temporary sebab long term dia yang ini. Long term dia yang garisan, still garisan yang dua ni. Yang garisan hijau dan merah tu. Nah tu. So garisan hijau dan merah ni adalah untuk dia punya pergerakan sebenar. Yang RSI 3 ni untuk short term volatility, pergerakan sementara. So kita boleh compare lah short term volatility dengan real movement pada chart. Kalau short term volatility mungkin dia naik turun. Tapi long term dia, sini masih oversold, dan sini baru dia betul-betul keluar daripada oversold. Area sini baru habis oversold, sini baru keluar daripada oversold nak pergi ke overbought. Itu cara pakai. Okay. And then banyak nak kena delete. Okay, habis. Then garisan hijau ni mewakili, kita tengok kat sini lah, nampak kan? Saya ambil yang baru. Saya ambil yang tepi ni. 25 dan dia actually antara 20 dan sini adalah 20, sini adalah 30. So kenapa sini 20, kenapa sini 30? Sebab ini adalah combination antara stokastik dengan RSI. Di dalam tu ada stokastik dan di dalam tu juga ada RSI, dan di dalam ini juga ada stokastik RSI. So ada 3 kat dalam. Walaupun ada yang tak nampak lah sebenarnya, saya pun kadang saya tak ingat pun ada 3, sebenarnya lebih. Ada moving average lagi kat dalam tu. So 20 adalah untuk mewakili stokastik, 30 adalah untuk mewakili RSI. Sebab apa? RSI dia punya range dia adalah 70, 30. Stokastik range dia adalah 20 hingga 80. Tapi ada satu lagi indikator kat dalam ni. Nama dia adalah stokastik RSI. So bila kita gunakan stokastik RSI, saya tak boleh nak ambil 20 sahaja. Saya tak boleh ambil 30 sahaja. So saya terpaksa ambil 20, 30, 70, 80. So dia jadilah macam ni. So terbentuklah satu garisan hijau. So garisan hijau tu sebenarnya dia mewakili garisan oversold. Apa-apa yang turun ke bawah garisan hijau ini, lebih-lebih lagi kalau diturun ke bawah garisan 20, dia confirm setakat inilah confirm, dan saya berani boleh cakap dia dah masuk area oversold dekat chart. Walaupun chart masih tinggi. Okay, Chart tinggi ni kat sini. Kita consider tinggi lah kan. Kat sini. Okay. Ini chart masih tinggi sebab dia uptrend kan. Uptrend pun ada. Dalam fasa uptrend still ada oversold juga lah. Dalam fasa uptrend ada oversold. Macam ni. Sini. Ni. Walaupun dia sedang menaik tapi dia ada oversold. So bila habis oversold, apa akan jadi? Dia akan pergi overbought. So sini dia punya fasa overbought. So sini dia turun balik, pergi fasa oversold balik, dan dia akan naik balik pergi fasa overbought. So signifikan dia adalah oscillator ni sebenarnya dia memberikan kita cara faham yang lebih jelas. Walaupun dia sedang menaik, dia still akan ada oversold overbought. So apabila habis oversold, dia akan masuk overbought balik. So fasa overbought, buyer ramai. So daripada oversold nak pergi overbought, apa yang menyebabkan oversold jadi overbought adalah kemasukan buyer. Apa yang menyebabkan overbought menjadi oversold adalah kehilangan buyer, maksudnya seller, kemasukan seller menjual. Right. So dekat atas ni saya letak warna hijau supaya kita boleh nampak dengan jelas yang dia berada dalam fasa overbought. Apakah signifikan fasa oversold dan apakah signifikan fasa overbought? Signifikan fasa oversold, peringkat awal oversold, orang panik. Orang akan menjual secara berjualan panic selling. So orang akan menjual secara emotional dan jualan itu akan berterusan. Sehinggalah
suasana reda buat seketika, barulah buyer akan mula masuk balik. So, sebab itu saya selalu pesan juga, sebenarnya dulu-dululah. Peringkat awal oversold tak kisah pada time frame mana, sama ada daily atau weekly, ataupun mungkin monthly ataupun mungkin 3 monthly, peringkat awal oversold, kita akan expect marubozu merah. Kita akan expect marubozu merah. Okay? Tak kisahlah dia counter apa, index ke, crypto ke, kita akan expect dalam fasa oversold memang akan ada banyak marubozu merah. Tapi dalam fasa overbought, kita akan expect marubozu hijau. Dekat situ pun dah memberikan kita satu peluang sebenarnya kalau kita faham cara guna kan. Nyamuk. Tak kena. Tak kena. Right. Okay. Sampai situ. Baru satu indikator je. Kita discuss. Banyak lagi ni. Ni baru OSOB. OBVMA ni saya ingat saya tak perlu discuss detail sangat. Setakat ini, okay, untuk satu indikator ni kan. Untuk satu indikator ni, yang OSOB ni ataupun nama lama dia FE2 mode. FE2 pun saya dah lupa dah nama asal dia. Fuji, FE, Fuji. Kenapa saya guna FE2? Saya tak ingat. Oh, ada soalan kejap saya baca dulu. Macam mana nak sync parameter guna layout line tu yang sama. Nak sync parameter, saya tak faham soalan. Ni semua fasa exploration penjalan manager. Macam mana nak tukar color line? Okay. So, nak tukar color line, ini ni tak bagi. Okay. Ini ni semua, okay, yang ada ni, OBVMA, OSOB, Gun Square, 3SUTC, FE2 mode, AOM, CRSI mode, SUTC, E2 mode, FE2 MAT, ZZ2, DS, DC, di sini merujuk kepada Donchain Channel sebenarnya. Support resistant line. Reversal candle signal. Dalam nama dia sebenarnya ada hint dia dekat situ. Tapi saya tak ceritalah. ZZ Wave, BMX Type R. Yang ni saya boleh bagi. Yang ni, BMX Type R ni, kalau tuan-puan request saya boleh bagi semua. Untuk semua klien. Tak ada masalah. NVP pun saya boleh bagi. Fuji BMX Hybrid. Ni saya tak bagilah. RBB saya boleh consider lah untuk saya bagi. Yang lain-lain yang kat atas-atas tu saya tak boleh bagi. Sebab yang kat atas-atas ni semua yang important. Yang penting-penting. Bukan saya tak nak bagi. Tapi dia adalah satu proses yang panjang. Proses yang panjang. Untuk menghasilkan. So saya nak supaya benda tu bernilai. So ada fee dia lah. So that's why rakan-rakan ahli group yang subscribe VIP client, saya bagi semua. Saya bagi semua. Tak ada no string attached. Bagi semua. Semualah. Even kalau saya akan buat yang baru pun nanti, mana tahu kot tahun 2025 nanti akan datang. Ada idea nak buat indikator baru pula nanti kan. Pun saya akan bagi juga. Tak ada masalah, saya akan bagi. Cuma kalau yang klien-klien yang biasa, kalau tuan-puan yang bukan daripada VIP, mungkin yang ni saya boleh bagilah. Yang BMX Type Out ni saya boleh bagi. NVP ni pun saya boleh bagi. Tapi itulah fungsi dia bagi saya. Setengah orang berguna, setengah orang tak guna. Macam tu lah. ZZ Wave ni hari tu saya ada bagi. Saya bagi untuk ahli group yang follow kita punya kelas Elliott Wave. Memang saya bagi untuk kelas Elliott Wave. Sebab ZZ Wave ni amat berguna untuk buat bacaan wave. Contoh. Saya buang ni. Saya buang ni lukisan ni. Kita buang ni. Kita gunakan, contoh saya pakai counter apa? Ajia lah. Contoh kita gunakan Ajia lah. Saya buang semualah nak suruh bagi dia nampak jelas. Saya gunakan monthly chart. Kita gunakan 6 monthly lah, nampak jelas sikit. Alright. So saya pasang zigzag
ZZ2. Ni nama dia. Kenapa dia tu. Alright. So automatic kita dah nampak dah. Ini wave 1, ini wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau saya nampak lah. Kalau tuan-puan saya tak sure. So automatic saya dah nampak dah. Okay, ini wave 1, 2. Ini 3 dah, dia buat 3 dah. So dalam wave 3 ni dah ada dah. 1, 2, 3, 4, 5. And then dia buat wave 4. Sekarang dia buat wave 5. Tu saya dah nampak lah. And then dah ada dah automatic. Ini ZZ wave. Ini tak ada support resistance line. Ini ZZ2. Yang ni ZZ wave je nama sebab dekat-dekat saya pun pening. ZZ wave. Ni. Saya buang dulu ZZ2 ni. Ni dia basic, very basic. Tapi dia ada dua komponen. Satu ZZ yang besar yang mewakili major wave. Satu ZZ yang kecil yang mewakili sub wave, wave yang lebih kecil. Yang ni saya boleh consider bagi sekiranya tuan-puan subscribe video kelas Elliott Wave. Kalau subscribe video kelas Elliott Wave, saya akan bagi ni untuk tuan-puan pakai. Then saya boleh bagi yang ni sekali lah. Saya boleh bagi lah yang ZZ2 tu. Yang ni yang ada support resistance tu saya boleh bagi sekali lah. Kalau tuan-puan subscribe yang video recording kelas Elliott Wave yang saya bagi tahu hari tu. Okay? Subscribe kelas tu. Sebab apa? Kalau saya bagi indikator ini semata-mata, tuan-puan tak faham cara nak guna dia. Tapi kalau tuan-puan dah belajar daripada kelasnya Elliott Wave tu, tuan-puan akan appreciate cara nak gunakan indikator ini. Dua ni, ZZ ni dengan ZZ ni. Tuan-puan akan appreciate. Alright. So dia simplifiedkan cara kita baca lah. Kalau nak guna cara manual boleh, tak ada masalah. Kalau tak pakai ZZ Wave ni boleh je. Kalau dah biasa kan macam ni kan. Kita letak dia punya kosong, letak dia punya all time high dia. Tengoklah kosong dekat mana. Kita tekan dia punya kosong dekat sini. Okey. Kosong dekat sini, kita buatlah Elliott Wave dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, Hajian ni wave 5 lah. So kalau nak masukkan dia punya sub wave dia, kita boleh masukkan sub wave dia 1, 2, 3, 4, 5. So most probably dia ada sikit je lagi ni nak naik ni, nak buat wave 5 sebelum dia habis, dan dia akan buat mungkin dia akan buat wave correction lah, ABC ke bawah. Mungkin dia akan buat wave correction A, B dan C ke bawah macam tu. Tapi dia sebelum dia buat correction tu dia kena naik sikit lagi lah mungkin. Soalan nak tukar apa ni color line tu Sekejap saya kembali balik ke indikator yang awal tadi. Ni kan. Ni. Yang ni kita boleh kita boleh letak buat template tau. Kalau tuan-puan guna premium kan. Saya tak sure pro boleh juga rasanya. Kita boleh buat template. Kita boleh simpan ni template contoh saya dah letak beberapa indikator. So saya sayang nak macam malas nak tekan-tekan dia punya ni. Kita buat dia punya template, kita save template petunjuk. So bila kita tekan template tu, dia terus akan keluar indikator yang kita nak. Dan kita boleh tutup lah kalau kita tak nak ni stokastik ni, tutup. Kita hanya nak Fuji BMX, okey buka. Macam tu lah. Contoh template ni basic RSI, stokastik RSI. Tu dia akan keluar macam ni. Yang ni basic RSI, stokastik RSI. Yang ini Fuji BMX. Ni hanyalah Fuji BMX. Kalau yang ni pula Fuji SUTC. Dia akan keluar macam ni. Yang ni pula SUTC yang basic. SUTC sahaja dengan FE2 mode. Yang ini technical buy. Ini gunakan OSOB dengan OBVMR. And then apa ni? Tak ada apa. Ni semua yang ada kat sini. Ni. Macam itulah. Tu gunakan template ni kat atas ni. Tekan ni template. Dan kita boleh delete lah kalau tak nak pakai kan. Template asal ni yang dah ada dalam trading view. Okay. Tuan pun boleh modify. Nak tukar color tadi, tekan dia punya setting, tetapan dia.
Contoh macam on balance volume ni kan, warna kuning kan. Kita tukar, kita boleh tukar dia pergi warna, contoh warna macam maroon ni apa? Purple. Tukar. Boleh juga. Kita nak letak hijau pun boleh. Lepas tu yang ni letak merah. Boleh, dia lagi jelas lah nampak. And then input ni pun boleh juga. Kau boleh lihatan ni, kita boleh tengok. Boleh modify. Tapi sebelum tuan-puan modify, screenshot dulu. Takut lupa apa ni. Ini dia lalai ni, maksudnya dia tetapan apa ni, dia punya default value lah lalai. Default. Apa maksudlah lalai kan? Lalai ni laro. Default value dia lalai. So screenshot lah dulu, takut lupa kan. Bila dah modify nanti lupa. So nak tukar balik tak ingat dah. Okay, batal. Batal dia kan back to basic lah. Contoh macam OSOB ni nak tukar garisan dia punya color. Gaya. Dekat gaya ni dia ada kat bawah ni. RSI overboard. Tukar. Stochastic overboard tukar. Stochastic overboard, oversold tukar. Stochastic oversold tukar. Ni semua tuan-puan boleh tukar lah. Macam saya cakap tadi. Dia adalah 30, 20, 80, 80 dan 100. Alright. So, saya tak sure tuan-puan boleh catch ke tak apa yang saya cuba nak sampaikan. Kita just nak explore je lah basic indicator ni. Yang ni saya tak boleh delete lah. Saya sebenarnya macam rasa macam agak serabut dia duduk kat tengah-tengah ni warna merah macam ni, tapi tak boleh delete. K dan D yang ni kan. K tu dia merujuk kepada yang ni. Mana dah? Ya ni rasanya. Macam tak boleh tukar je. Boleh lihatan. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kalau yang ni apa? Ya, saya try tukar. Saya pun tak ingat mana satu lain dia. Cuba kita tukar yang ni. Tukar warna kuning. Ada sesuatu yang berubah. Ya, saya tutup OBV ni. Tak ada. Tak ada perubahan. Kalau saya tukar yang ni kuning, pun tak ada perubahan. Saya tukar ni kuning. Oh, garisan ni je yang berubah. Garisan ni je. Garisan K dengan D ni tak berubah. Kalau saya nak ubah kan, saya kena ubah dalam skrip. Tapi bila ubah dekat skrip, kita kena publish balik. Kita kena unpublish. Buang dia daripada senarai ni. Yang ni. Delete. Publish balik. Lepas dah ubah semua, publish balik. Cuba saya tengok. Sekejap kita ambil yang ni. Cuba saya tengok yang ni. Yang plot ni sebenarnya saya ingat dia punya tu. Tak juga. Saya try tengok dekat editor Pine. Bagi kita tengok buka skrip saya OSOB. Okay, ini dia punya skrip. Saya nak cari kat mana dia punya K line dengan D line dia. Ni dia punya K line.
Color. Actually kita dah letak kat sini tau, editable. Kita dah letak editable tapi tak boleh. Sepatutnya color ni dah betul dah ni, color dia warna hijau dengan warna merah. Color editable true. True ni maksudnya kita boleh adjust. Tapi saya tak sure. Ataupun dekat sini kot kita kena tambah ni editable. Tapi tak boleh juga sebab dia tak ada bracket. Kat mana nak ubah? Saya pun pening. Sepatutnya boleh ubah tapi tak ada pula. So kita dah letak kat sini true. Maksudnya editable, dia boleh edit. Entahlah. Saya pun nak kena mengadap lagi mungkin 2-3 bulan. baru jumpa kan. Itulah macam tak jumpa pula dia punya ni. Ini yang ni je sebenarnya. Itulah nak kena study balik lah satu-satu. Nak kena tengok balik. Every script ni dia mesti ada dah tempat yang kita klik je mesti dia akan berubah. Yang plot ni apa entah. Saya pun lupa dah. Hashline overbought, oversold, level 80. So ini kan dia gabungan antara 3. Banyak, bukan 3 lah. Bukan 3. Tengok apa yang ada kat dalam ni. RSI 1. Ni RSI. UTC ada. UTC ni moving average. Lepas tu kita ada hashline ni, dia punya garisan horizontal line tu. And then kita ada 80, 70, 30, 20 ni RSI level dengan stochastic level. Lepas tu ini adalah RSI. Ini adalah RSI juga, RSI 2. RSI pun ada 2, RSI 1 dan RSI 2. Lepas tu fast line, slow line ni adalah MACD. MACD, signal MACD ada kat dalam tu. Lepas tu ni MACD, dia ada signal histogram dia, MACD kat dalam tu. Lepas tu overbought, oversold. Ni untuk stokastik. Yang ni stokastik. Ni RSI. Stokastik kat bawah ni. KKDD ni yang stokastik. Ni stokastik. Yang ni smooth K period. Ni semua stokastik. Ni stokastik RSI. Combination di antara stokastik dan RSI. Ni pun adalah stokastik. Yang plot ni sebenarnya yang keluar dekat sini, yang garisan ni. Cuma saya tak sure plot ni, adakah plot ni pure stokastik satu sahaja ke ataupun saya dah combinekan supaya dia bergabung jadi satu line. Saya tak ingat. Sebab banyak sangat plot. Habis. Tak faham. Kena study balik. Saya kena tengok satu-satu baru boleh dapat balik. Catch balik di mana dia punya perubahan dia. Okay. Apa lagi? Macam gun square ni basic je. Gun square ni just kita nak tahu dia punya apa ni?
level-level of support and resistance lah. Kalau gun tu warna merah, kalau dia jadi support yang kuat. Kalau dia jadi resistant, dia boleh jadi resistant yang kuat. Kalau gun square ni kan, dia lebih valid untuk short term. Contoh daily, weekly, itu dia valid. Kalau dah long term tu tak berapa sangat, tapi still boleh pakai lah. Okay. Macam ni kan, ni dia punya support yang kuat. So dia tak cecah pun, dia cecah dekat support biru je, naik turun. Macam ni resistant yang kuat. Okay. Tapi saya jarang pakai lah. Kalau nak intraday boleh pakai. Lepas tu yang Fuji BMX dengan 3SUTC ni saya boleh explain, tapi dia very complicated. Saya bagi contoh. Kita ambil dulu yang simplified SUTC ni kan. Kita ambil SUTC. Ni 3S. Okay. Right. So SUTC ni sebenarnya tujuan kita dah pukul 10. Tuan-puan boleh ke ni? Tak apa ke lewat. Tujuan asal SUTC ni dihasilkan adalah untuk tengok wave. Okay. Cuba kita besarkan dia punya time frame. Kita ambil satu wave yang agak skema. Contoh macam inform ni macam kecil sangat. Boleh lah. Tapi tak berapa menarik. Cuba ini. Ini boleh lah. Tapi tak nampak lagi. Okey lah. Boleh ambil. Ini. Okay. Sebagai contoh kan macam ni. Kalau kita plot lah dia punya wave dia kan. Ini wave 1, 2, 3 kan. So, wave 1. Okay, kita ambil dia kat sini. Dia kan sebenarnya kan sejak daripada apabila saya dah mula mendalami elite wave ni kan. Apa sahaja saya punya decision kan. Bukan decision lah. Apa sahaja yang saya nak buat indicator ni kan. Saya nak supaya dia selari ataupun dia macam ada correlation lah dengan elite wave. Secara tidak langsung lah. Kalau volume tu tak ada lah. Kalau macam dekat overlay indicator tu ada. Okay, contoh macam ni kan. Sepatutnya dekat sini dia zone ni dia warna hijau sepatutnya. Okay, kalau kita ambil macam ni kan. Ini 4 lah. 4 ni sampai sini 4. Ni sampai situ 4 dan sekarang baru dia nak buat 5 lah. Okay. So, apa yang nampak? Apa yang tuan-tuan nampak kat sini? First, apabila wave 3, kita akan nampak satu momentum bullish yang kuat. So, dia akan ada zone hijau yang kuat dan panjang. So, zone ini sebenarnya mewakili wave 3. Wave yang ada. Yang warna merah ni, dia mewakili correction wave. Ini correction wave. So, sini sepatutnya lah dekat sini sepatutnya dia warna hijau lah. Tapi sebab dia terlampau awal, so dia tak nampak. Dia indikator tu tak sempat nak catch. Formula dia tak sempat terbentuk sebab candle tak cukup. So sepatutnya sini hijau. Sini pun tak sempat kan. Sepatutnya sini adalah overbought lah kat sini. Sepatutnya sini overbought dan dia turun pergi oversold lah macam tu kan. Alright. Sini 1. So sebelum dia jadi correction wave, dia akan jadi zone merah dulu. Zone merah tu lah mewakili correction wave. Tapi untuk dia turun tu dia dah turun jauh dah. Baru dia jadi, dia macam agak lambat sikit. Tapi untuk long term kita dah boleh baca. So dia 1, 2 kat sini. Ini 3. 3 tengok kalau tuan-puan tengok 3 ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap kan. 1, 2, 3, 4 dan 5. So ada exit signal pada 3, exit signal pada 5. Entry signal pada A, B, C. A dan C.
That's why saya cakap entry signal ni kan kena tengok wave. Kalau tuan-puan hanya berdasarkan entry signal semata-mata, kalau tak tengok wave dia, apa, kecewa jugalah. Kalau dia dalam green zone macam ni, ini kita boleh pakai entry signal tu boleh pakai. Okay. Dalam green zone, exit signal ni penting. Dah tak nampak dah dia punya exit signal tu kan. Baik saya guna pemadamnya cepat. Alright. Okay. Dalam wave kan dia buat 1, 2. Ini tak ada exit lagi. Bila wave yang 1, 2, bila wave yang ketiga dah ada keluar exit signal. Tapi kalau tuan-puan dah kira wave dia, exit signal ni, dia adalah warning lah seketika sebelum dia buat yang final wave. Dia buat final wave yang kelima. Kalau wave kelima keluar exit signal, exit lah. Ini untuk time frame weekly. Macam tu je lah. Ini ada exit signal kan. Tapi 1, 2, dia tak buat 3, 4 dan 5. So boleh je exit untuk short term. Kalau untuk long term, entry balik. Lepas tu dia akan ada lagi satu exit kat sini. And then akan ada satu lagi exit kat sini. Tu sebenarnya tujuan dia kan. Tujuan saya menggunakan simplified UTC. UTC tu mewakili uptrend crossing. Uptrend crossing ni saya rujuk kepada crossing di antara garisan moving average. Dia ada dia punya formula dia. Saya tak ingat dah formula UTC tu, formula dia berapa. Tapi saya ingat moving average 50 dengan moving average 10. Saya ingat 10 dan 50. Okay. Tapi generally moving average 50 yang garisan tengah ni, iaitu very significant. Okay. Amat significant. Apa-apa yang cross moving average 50 dan ke atas, dia dah mula kita nampak bullish. Macam ni kan, dia mula crossing ni kan. Jadi ini dia kebetulan dia cross kat sini dah mula jadi hijau. Sebenarnya kan ini memang betul-betul kebetulan lah sebab untuk menghasilkan zone hijau dan merah ni, saya gunakan 6 moving average, 6 exponential moving average. Dia ada formula dia. Saya tak nak cerita berapa moving average yang saya pakai, tapi later on kalau tuan-puan, dulu saya pernah cerita ke, saya tak pernah cerita. Saya tak nak ceritalah berapa moving average yang saya pakai. Tapi saya pakaikan moving average juga sebenarnya. Dia ada satulah dia punya catch point dia adalah saya buat zone ni sebab saya terinspirasi daripada Awesome Oscillator. Itu je lah cerita dia. Awesome Oscillator. Yang ni. Disebabkan terinspirasi daripada Awesome Oscillator, saya pun buatlah indikator yang ini. That's why saya cakap tadi, modifikasi tu salah satunya adalah kita tukar kedudukan dia. Then modify basic info dia, yang buat gandaan. Dan tukar warna. Itu adalah modifikasi. Okay? Tapi honestly ini bukan awesome indicator. Ini adalah moving average yang biasa. Cuma saya terinspirasi daripada Awesome Oscillator. Dia nampak ada kesamaan tapi tak samalah. Formula dia lain. Awesome Oscillator ni dia ada formula dia sendiri. Saya ambil inspirasi tu daripada Awesome Oscillator. Jadi kita modify lah. Modify. Alright. Itu untuk simplify UTC. Okay. Untuk garisan support resistance ni, yang ni saya cerita je lah dekat tuan-puan. Saya hasilkan dia daripada Donchian Channel. Itu je lah cerita dia. Donchian Channel, modified Donchian Channel, automatic kita akan dapat
automatic support and resistance. That's why terhasilnya indikator yang DC support resistance tu. DC support resistance level. Ini. Kenapa DC? DC ni adalah downchain channel lah. Downchain channel support and resistance level. Okay. Tujuan dia adalah untuk kita tak perlu dah nak fikir dekat mana support, dekat mana resistance. Sebab chart tu sendiri dah automatic. Dia dah plot kan. So kita perah otak kita peringkat awal je untuk dapatkan support resistance yang chart sendiri dah tetapkan. Dari situ kita dah tak payah fikir dah kat mana nak letakkan support and resistance. Macam tu je. Tu je, simple je. And then bila dah ada yang stand alone punya support and resistance, saya pun combine dengan zigzag. Lepas tu saya combine lagi dengan yang arrow up, arrow down ni. Arrow up, arrow down ni nama dia adalah reversal candle signal. Ini adalah saya awal-awal saya buat dia adalah sebagai stand alone punya indikator. Tujuan dia apa tahu? Saya cerita sikit. Reversal candle signal ni yang warna merah dengan putih ni kan, dia terhasil daripada pemerhatian saya terhadap Heikin Ashi. Cuba tuan-puan perhatikan Heikin Ashi. Tuan-puan pernah dengar kan Heikin Ashi punya candle kan? Nampak tak? Apa kesamaan antara candle Heikin Ashi dengan reversal candle signal? Nampak tak apa kesamaan dia? Kesamaan dia adalah apabila candle warna hijau Heikin Ashi bermula dengan warna hijau, dia akan ada keluar arrow warna putih. Apabila dia merah, arrow merah keluar. Cuma ada beberapa candle tak ada arrow lah. Macam ni tak ada arrow. Mungkin dia undecided. Dia tak boleh nak decide. So tak keluar arrow. Macam ni tiba-tiba ada arrow merah. So Heikin Ashi. Saya ambil formula Heikin Ashi. Saya apply untuk menghasilkan arrow up dengan arrow down signal. Tujuan dia adalah untuk kita tengok di manakah berlakunya reversal. Dia macam ala-ala konsep fractal lah. Kalau tuan-puan follow kita punya discussion bila tu semalam rasanya. Yang saya cerita pasal indikator fractal William tu kan. Bill William punya fractal indicator tu kan. So konsep dia lebih kurang lah. Ni saya ambil daripada konsep tu lah fractal. Tapi ini menggunakan teori ataupun formula Heikin Ashi. Heikin Ashi. So dia lebih valid lah. Dia lebih valid. And then satu lagi. Berdasarkan Heikin Ashi juga sebenarnya. Saya pun menghasilkan RBB. RBB ni macam short sendiri ya. Tapi dia sebenarnya berguna untuk tengok trend. Untuk tengok trend. Macam mana? Kalau tuan-puan tengok RBB ni kan, dia macam ni. RBB tu sebenarnya Royal Band Bollinger Band indicator combine dengan Heikin Ashi. Okey, dia macam ni. Bila bermulanya green garisan hijau ni, itu menunjukkan bahawa dia dah mula bullish. Nampak ni kat sini. Ni. Dia dah mula bullish. Sebab yang ini, yang candle, ini adalah candle yang real candle. Ni real candle yang warna hijau tu. Hijau dan merah ni adalah real candle. Tapi kita indikatorkan. Kita gunakan real candle sebagai indikator. Bila real candle tu sendiri menjadi indikator, dia valid lah. Dia memang tak apa lagi kita nak guna. Sebab dia tu sendiri adalah candle kan. So boleh lah. So, ini pun saya gunakan sebab kita nak tengok wave. Kita nak tengok wave. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebab ini adalah candle. So pun boleh tengok wave juga kat situ. Basically counter Mi ni kalau tuan-puan nak beli, boleh je. Dah okey dah ni. 2024 ni mungkin dah bullish lah untuk Mi. Mi dalam teknologi sektor kan. Teknologi dah boleh naik tau. Kita tengok sikit teknologi. Saya dah cerita dah hari tu. Teknologi dah mula nak naik. Okay. Tengok kat sini. Ini monthly chart. Tengok. Dia dah ada 2 reversal candle signal. NSC dia dah mula hijau. Sini dah mula hijau. Cuba kita masukkan indikator-indikator lain.
Sekejap. Hilap, saya pergi buang pula. Masukkan RBB. Saya tukar ni. Pasang ni. Apa lagi indikator? Cuba kita masukkan CMX. Nampak? Yang ni dah mula warna putih kan. Bila dia bermula warna putih dari sini lagi sebenarnya. Sini. 1 November. Dia sebenarnya kan CMX ni dia lebih reaktif. Bukan reaktif, dia lebih macam mana? Dia lebih cepat. Dia punya kesan, dia punya bacaan dia lebih cepat. Bila ada crossing dia dah mula dah. Kita boleh dah nampak dah perubahan dia. Tapi sayang saya dah tak pakai. Sebenarnya saya kena pakai balik lah. Tengok macam tu lah, dia macam tu. Dia macam tu. Bila kita tengok balik indikator lama yang kita dah buat dulu-dulu, kita rasa macam sayangnya kita tak pakai. Kenapa kita tak pakai? Tapi bila kita dah pakai dia cakap yang baru lagi best. Tak nak pakai dah yang ni. Macam taklah di dalam dilema. Suka hatilah tuan-puan. Ya, CMX ni saya tak sure saya ada share ke tak. Saya ingat saya dah buang tau. Saya dah buang. Saya dah buang daripada publish. Saya dah buang sebab saya dah gantikan dengan FE2. Dulu peringkat awal dulu dia memang CMX. Lepas tu munculnya FE2. Lepas FE2 muncul lagi OSOB. So itu dia punya rentetan sejarah perkembangan indikator. Dulu saya letak nama EasyP. Semua indikator saya nama EasyP. Easy Pro Indicator. Jadi saya dah rasa macam segan pula guna nama tu. Tak ada dah. Tak ada. Tapi kalau saya nak publish balik boleh. Tak ada masalah. Boleh publish. Kalau tuan-puan nak try. Cuma kena ambil masa lah nak publish. Nak kena type essay dulu apa semua. Alright. Itu sebahagian. Apa lagi banyak lagi sebenarnya indikator ni. Okay, apa lagi yang ada pada simplified UTC? Dia very simplified lah. Very simplified. Bila dia terlampau simplified, banyak function yang saya korbankan. So, sebenarnya dia asal dia adalah 3S UTC. Ini dia punya asal dia. Macam ni kan. Okay, kita tutup ni SUTC. Simplified UTC. Ini adalah asal dia. Ini adalah dia punya bapak dia. Okay, ini adalah bapak dia. Ini adalah anak dia lah. SUTC ni adalah anak dia. So, ada banyak yang saya buang. Tapi ada juga yang saya tambah. Macam bila saya buang. Contoh dekat SUTC ni kan. Kita belum ada lagi support resistance yang automatic tu kan. Tapi sebenarnya kita boleh je letak stand alone. Apa ni? DC SRL tu. Kita boleh letak dia sebagai stand alone. Boleh je. Kita pasang macam tu. Boleh. So dekat 3SUTC ni. Dia lagi banyak. Lagi meriah. Dia sebab ada banyak simbol. Ini kan macam peringkat-peringkat awal. Macam contoh kan. Tuan-puan baru nak belajar mewarna. So kita buta. Kita tak tahu. Mana satu warna yang terbaik itu pun letaklah segala warna yang kita letak. Dia jadi macam pelangi pula. Semua benda kita letak. Ini peringkat awal lah perjalanan saya buat indikator. Kita excited dengan every single simbol yang ada. Kita excited. So sebab kita merasakan bahawa setiap satu trigger tu penting. Macam kita tak nak korbankan setiap satu pun trigger yang ada. So sampailah dia jadi meriah. Macam ni. Dia dah jadi macam firecrackers. Semua bunga api yang ada kat atas. Tapi sebenarnya menarik juga. Bila dah ada tanda-tanda ni kan. Macam dulu kan saya dah share dulu. Kalau ada dot putih menunjukkan dia dah extreme top. Ada dot merah sama extreme top. Bila dot merah dan putih bergabung, dia jadi double extreme top. Maksudnya dia dah extreme sangat. So lepas extreme dia akan drop. Sama juga extreme drop. Extreme. Tapi kat sini tak muncul pula. Itu yang pening. That's why bila saya fikir balik. Tak payahlah letak. Kita simplifiedkan je lah.
So dia pun jadilah macam simplified UTC macam ni. Kita hanya letak dia punya exit signal je. Exit signal je. Tapi kalau ramai yang komplain kata masih pakai sebab apa? Sebab dia ada garisan penting yang ini. Contoh macam ni, saya tunjuk Ini kita ada garisan moving EMA 50. And then kita ada garisan yang ni midline. Yang ini midline yang merujuk kepada Bollinger Band. Ni saya ambil midline je. Saya ambil dia punya midline je. And then garisan ni adalah merujuk kepada garisan EMA 5 cross 10. Tujuan dia bila EMA 5 cross EMA 10 dia bullish short term. Dia macam ni. Bullish short term. Kalau dia cross ke bawah bearish short term. Cross ke atas bullish short term. Macam ni. Tapi short term sangatlah. Okay. Lepas tu yang tadi tu lah, yang zone tu lah. Yang zone tu memang saya terinspirasi daripada Awesome Oscillator lah. So kalau macam counter Mi ni kan. Ini EFOS pula. Bila masa saya tukar pergi EFOS ni. Tadi kita gunakan ni tak apa. EFOS pun cantik dah ni. Dah mula wave yang keempat dah. Ini wave 1, 2, 3, 4. Ni dia nak buat wave 5 dah. So berhati-hati. Tuan-puan boleh mula intai-intai lah. EFOS ni. Dia dalam sektor teknologi jugalah kan. Dia software. EFOS ni platform trading yang tuan-puan pakai sekarang. Yang M Plus tu. Sebelum nanti tak lama lagi M Plus dah tak nak pakai dah EFOS. Nak gunakan trading platform lain dah. Tapi sebelum tu pakai lagi lah buat masa sekarang. So bila zon merah ni obviously lah dalam zon merah tu lah berlakunya correction. Okay. Okay. ZZ2 saya dah explain. ZZ2 ni garisan dia hanya zigzag lah. Zigzag dengan kita tambah sekali lah dia punya support resistance. And then saya ada jugalah yang kalau ZZ2 yang ada yang saya tambah sekali entry exit signal. Okay. Setakat ni baru berapa dah indikator yang saya dah explain. Okay. Saya tutup ini. Yang ni yang paling colourful lah bagi dalam banyak-banyak indikator yang saya guna. Tapi kan Fuji BMX Hybrid ni adalah indikator antara yang terawal tau. Antara yang terawal yang saya buat. Fuji BMX. Masa saya publish dulu pun dia duduk awal-awal lah. Dia tak adalah lewat sangat. Mana dia? Fuji BMX. Tak ada. Ni ada. Tengok. Tengok RBB. Yang ni saya publish Januari 23 Januari 2020. Yang ni saya publish 23 Januari 2020. Walaupun tarikh dia sama tapi masa pembuatan dia tak sama. Semua indikator ni saya start buat tahun 2018 ataupun hujung 2018, awal 2019 masa saya start buat. So kenapa 2020 baru publish? Sebab selepas setahun baru saya confident untuk publishkan. Sebelum tu saya share dah tapi guna skrip. Saya ingat lagi ada ramai tuan-puan yang sempat copy skrip dulu. Sempat kan copy skrip. Kita share skrip je. Share skrip tuan-puan paste sendiri dekat skrip dekat bawah ni. Paste sendiri and then simpan dan buka. Tambah ke carta kan. Sampai kan ramai yang ada masalah skrip tak boleh nak loading. Tak reti nak paste dan tiba-tiba ada script error sebab tertekan terdelete code lah dan sebagainya. Kan dia punya fasa perkembangan dulu kan. Sekarang ni senang invite je. Alright. So Fuji BMX Hybrid ni antara yang terawal selepas RBB. Tapi kan dia dulu sebenarnya baru RBB. Fuji BMX. Fuji BMX. Fuji ni adalah
daripada CMX juga. Yang CMX, yang CCI indicator tu, yang ini. Sekejap saya tunjuk balik. Mungkin tuan-puan tak ingat kan CMX. Okey, dia memang berasal dari bawah. Bila saya saya transferkan dia ke atas. Saya tak ingat indikator Fuji BMX ni yang mana satu. Saya ingat yang ni. Yang dot putih ni. Nampak? Yang dot putih ni yang ini. Saya transferkan dia ke chart. Dia macam ni. Tapi kita ambil dia punya formula je lah. Kita tak boleh nak transferkan indikator tu. Macam ni. Yang ni. Yang ni lah. Fuji BMX. Yang ni adalah yang ini. Yang ini. Yang ni. Ke tak ada? Yang ni. Ni. So adalah dia punya kesinambungan dia. Tapi untuk melengkapkan lagi, kita pasang dia punya Bollinger Band. Daripada Bollinger Band, kita extract dia punya nilai Bollinger Band. Saya buat half Bollinger Band. Half Bollinger Band ni saya dapat idea sebab saya duk perhati Bollinger Band ni. Memang candle jarang sangat cecah dia punya lower dengan upper band. Kebanyakan candle dia akan cecah mid band. Ini adalah mid band. So antara upper band dengan mid band, saya ambil formula tengah lagi. Maksudnya dia adalah mid kepada mid band. So daripada mid band, kita ada mid kepada mid band, kita ada lagi tengah. Maksudnya daripada ini dan ini, saya ambil lagi garisan tengah dia. So kita ambil mid band. So dia dah jadi berband-band. So last sekali saya letak apa tahu nama dia? Royal Band. Sebab saya letak warna kuning. So kuning-kuning ni macam biasanya warna diraja lah. So saya letaklah Royal Band. Itu je sebenarnya. Nak susah-susah nak ingat, letaklah Royal Band. Apakah signifikan dia? Dia adalah cushion ataupun support yang paling macam mana saya nak cakap support yang paling the last support. Okay, support yang the last, terakhir dah. Kalau sekiranya Royal Band ni pun dia break, macam mana saya nak cakap, dia macam support macam ni lah. Dia last support, tempat dia nak rebound lah macam tu. Dia last support tempat dia nak rebound. Bukannya dia break, dia tak akan pecah ke bawah dah. Sebab ini dia bergerak berdasarkan candle. Dia tak akan pecah ke bawah macam ni. Tak, jarang sangat berlaku macam ni. Dia adalah support. Dia macam cushion lah. Sebenarnya saya nak cakap, dia macam cushion. Dia akan support kejatuhan. So bila harga meniti di atas band ataupun rebound daripada band ni ke atas, itu memang valid punya rebound lah. Jadi macam cushion lah, macam cushion. Melompat dari cushion tu menaik ke atas. Itu fungsi dia. And then garisan yang tengah-tengah ni adalah dia punya mid band lah. And then EMA ni memang penting jugalah, EMA 50. EMA 50 saya jarang tinggal. Memang saya akan pakai je EMA 50. And then ada B ni untuk buy, E untuk entry. Tapi kan buy dengan entry ni saya tak berapa nak pakai sangat lah sebab saya dah letak yang ni. Saya dah letak yang apa ni, E2S tu, yang E2S mode yang terbaru tu lah. Tak ada. Ni. Ini dah ada dah entry ni. So saya tak pakai dah lah yang E dengan B tu. Tapi konsep dia sama lah. Cuma value dia lain. Value dia tak sama. Tapi konsep dia sama. Alright. Itulah. Banyak lagi ni. Banyak ni nak kena explain ni. Ini belum. Ini dah. Gan ni tak payah explain sangat. SOB ni basic. Kita selalu pakai. OBVMA ni tak payah explain lah. Dia very simplified je lah. Nampak kalau dia cross tu dia ada signifikan lah. CSRI ni corner, baru ingat, corner RSI ataupun RSI 3. Nama dia RSI 3. Nama dia corner RSI. Dia untuk short term punya pergerakan lah. Saya dah buat dia punya write up ni. Kalau tuan-puan rajin, tuan-puan boleh baca lah. Ni. This is just a simple touch up of the original corner, blah blah blah. Tu je. Simple je sebab. Okay, ZZ2, FNMA.
Reverse secondary dah, Z dah. NVP ni saya ingat saya tak explain sangat sebab dia volume. Ni yang antara yang terawal juga. Ini saya publish 26 Januari. Tapi yang ni saya publish untuk public sebenarnya. So kalau tuan-puan nak yang ni saya boleh bagi. Cuma kita tunjuk je lah saya tunjuk je lah sikit. Dah lewat dah ni. Kalau tuan-puan ada kerja lain ke nak tidur dah ke boleh, tak ada masalah kalau nak keluar dah. Cuma saya nak tunjuk sikit je lagi. So, lagipun saya ada record ni kan. So saya akan share lah recording. Saya tak sure dia record ni berapa jam. Adakah dia masih merekod? Masih. Tapi normally 2 jam lah. 2 jam tu biasanya standard. Untuk apa-apa yang free ni 2 jam dia stop. Warna merah dia lock tapi warna merah. Saya tak ingat. Saya ingat ini kan memang untuk public. Siapa-siapa boleh. Gambar saya kena bayar ke? Saya yang buat ni. Mana boleh. kita sendiri buat, kita nak kena bayar. BMX. Betul lah. BMX tie up. Okay. Ini. Nampak ganas. Ini adalah versi awal sebelum terjadinya Fuji BMX. Okay. Fuji BMX adalah daripada inilah. BMX type up. Tengok simbol ni pun pangkah-pangkah macam tu je. Nampak sangat amatur. Amatur. Mana pangkah-pangkah je macam tu. Pangkah-pangkah ni mewakili extreme top. Dia dah tinggi sangat. Okay. So ini dia break ke bawah ni maksudnya confirm jatuh lah. And then yang menariknya dia ada yang ni 5-10 punya indicate 5-10 punya EMA. Sama jugalah dengan Fuji. Lepas tu dia ada midline, dia ada EMA 50. Cuma color dia saya bezakan lah. Ini ada Royal Band ni warna merah. Lain-lain tak ada apalah. Cuma ada B dengan E. B dengan E tu adalah buy dengan entry. Very basic. Yang ni kalau tuan-puan nak boleh saya bagi. Very basic. Tapi tak boleh invite. Saya ingat tak boleh invite lah. Sebab dia cakap kena bayar tadi tu apa boleh pula kat sini. Boleh. 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 Apa yang kena bayar tadi? Saya pun tak ingat dah kenapa kena bayar. Dia very basic lah. Almost identical dengan Fuji BMX. Cuma kenapa dia ni hybrid? Sebab saya letak apa saya letak ni. Dia punya background color merah dengan hijau ni. Merah dengan hijau ni untuk menunjukkan dia bullish bearish lah. Lepas tu dia ada lagi 1-2 indikator tambahan lain. Tapi ini pun bagi saya macam tak adalah lengkap sangat. So that's why saya selalu pakai SUTC. Saya combine dengan Fuji BMX. Itu je. Saya pakai 2 tu je lah. And then saya selalu pakai 2 ni. OSOB dengan OBV EMA. Itu je lah yang saya selalu pakai sekarang. Itu sahaja. Penat. Penat bercakap. Alright, so saya tak sure lah tuan-puan bermanfaat ke tak. Tapi kalau tuan-puan yang dah ada indikator ni, bolehlah appreciate sikit. Okay, kalau tuan-puan yang belum ada ni, saya boleh buka lah peluang untuk siapa-siapa yang nak subscribe. Tapi kena subscribe lah. Benda ni payah nak buat. Sebab bukan 1-2. Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16. 18 indikator. Nak buat satu indikator saya spend berbulan-bulan. Kadang masa peringkat awal dulu kan. Pukul 3-4 pagi tidur tu biasa. Sebab masa nak tidur je teringat kod tu kena buat macam ni. Kena adjust kat sini. Bangun balik. Kau buat sebelum lupa. Sebab bila dah tertidur tak ingat dah.
So sepanjang proses tu bertahun lah, setahun lebih nak buat ni. That's why dia macam saya punya anak-anak lah. Anak-anak yang saya hasilkan. Okay. So amat precious, very precious. So saya tak boleh bagi free. So that's why saya buka keahlian VIP. Saya buka keahlian VIP ni untuk tuan-puan yang nak gunakan indikator yang saya pakai. And then lagi senang lah kita nak discuss sebab kita punya level of analysis tu on the same level lah. Satu par lah kan, on par lah. Kalau saya pakai yang ni, tuan-puan pun pakai yang ni juga. So senang nak discuss. Apa-apa yang saya tunjuk, tuan-puan dah boleh guna kan. Cuma itulah color dia apa semua tu kena tune lah. Kalau tuan-puan guna background putih, nak kena adjust, banyak juga nak kena adjust ni. Sebab saya ada guna candle putih sebenarnya, candle putih kan. Kalau cuba ada tak background putih? Putih cerah. Macam ni. Pening. Saya pening terus pening. Kenapa dia jadi hitam balik? Habis dia letak cerah kat sini. Satu lagi sebab ada grid kat belakang ni. Dia grid tu yang menyebabkan mata saya jadi macam. Tapi grid ni kita boleh adjust. Macam kalau saya gunakan tema warna gelap kan. Apa ni? Kalau saya gunakan tema warna gelap, background ni, grid dia tu saya dah letak grid dia tu sama color dengan background. So dia tak nampak grid dia. Sebab warna hitam kan. Kalau warna putih tu tuan-puan kena cari warna putih yang sama dengan grid yang ada kat belakang yang petak-petak tu. Kalau color dia sama dengan grid tu, color background tu sama dengan grid color, dia akan nampak macam tak ada grid lah. So dia lebih nampak clear lah. That's why chart ni nampak clear sebab tak ada grid line tu, tak ada. Tu semua tu kena consider lah sebab kita nak tengok chart. Kalau macam saya hari-hari tengok, hari-hari bukan sekali sehari, berbanyak kali setiap hari tengok chart. Chart ni macam makanan lah. Alright, so banyak dah ni, lama dah kita ni. Minta maaf lah, dah lama sangat dah ni. Tak ada dalam list. Itulah. Dulu saya publish CMX. Dulu memang saya publish. Tapi entah kenapa, disebabkan, saya tak sure lah kenapa. Mungkin disebabkan oleh munculnya FE2 mode ni, saya pun unpublish CMX. Tapi kalau tuan-puan yang ahli grup VIP nak gunakan balik CMX tu, saya akan publish balik. Jadi saya kena buat write up balik lah. Saya kena tulis balik lah. Kena tulis ni. Sebab nak publish tu kena explain dulu apa kegunaan dia apa semua sikit. Macam ni kan. Kita tulis sedikit. Dia tak perlu banyak pun. Yang penting ada sedikit penerangan kat situ. Then kita dah boleh publish dah sebenarnya. Then boleh padam balik. Macam itulah. So alright, so sampai situ dahulu. Semoga tuan-puan dapatlah something walaupun entahlah, saya pun kadang-kadang bila banyak-banyak sangat apa benda yang saya terangkan ni pun saya pun dah hilang punca dah apa benda dan sebenarnya saya nak cakap ni. Alright, so sebelum bersurai, tuan-puan ada soalan ke? Tanyalah, kau nak tanya apa-apa. Tapi kalau tak ada soalan tak apa, kita pun dah lewat. Boleh PM lah ataupun tanya dalam grup lah kalau ada apa-apa pertanyaan. So saya minta maaf kerana ambil masa tuan-puan agak lama dan terima kasih kerana dapat follow discussion pada malam ini. Slide satu je contengnya, slide kat sini. Sampai situ dahulu. Nanti saya akan share balik video ni dekat YouTube. Nanti saya akan bagi dalam grup. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.